Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini siri kedua, saya akan kongsikan cara menghasilkan soalan subjektif jawapan pendek. Okey. Ini adalah cara yang biasa digunakan. Saya kongsikan juga, mana tahu kawan-kawan susah nak cari yang sesuai ke atau macam mana kan. Jadi saya kongsikan dulu. Okey. Kita sambung dari yang kita dah buat di video yang pertama. Kalau yang belum tengok video pertama, boleh tengok pada siri 1, okay, dalam playlist ni. Okey, dan saya sambunglah pentaksiran pertengahan tahun kita di sini dan kita berhenti dengan soalan objektif. Okey, untuk soalan subjektif, andai kata kawan-kawan ada subjektif, objektif, bagi saya, apa yang saya suka buat adalah, okey, pergi ke atas sekali. Okey, di sini kita klik pada yang atas sekali. And then kita letakkan satu section, okey, add section di sini. Okey, bila kita add section, maksudnya pelajar akan jawab soalan satu, kemudian dia akan klik untuk next. Kalau kita tengok borang tu kan, dia ada next tu kan, maksudnya dia ada section lah. Jika tidak kita letakkan section, maka anak-anak pelajar kita akan menjawab soalan hingga habis tanpa perlu menekan apa-apa butang next lah. Okay. Dan dia agak panjang. Okay. Jadi saya suka kalau begini kita letakkan. Okay. Contoh jika untuk objektif kita letak bahagian A dan letaklah kita punya description. Itu adalah optional. Okay. Ini adalah bahagian A. Alright. Kemudian kita pergi ke hujung soalan bahagian A tu. Kata kalau soalan 20 markah, 20 markah lah. Saya klik saja pada jawapan. Dan keluar macam ni kan. Okay, so kita add lagi section di bawah. Okay, bila kita pergi ke yang akhir, dia akan turun ke bawah. Jadi sebab itu saya bagi tahu klik pada jawapan akhir. Sebab kalau kawan-kawan masih berada di atas, section tu akan ditambah di mana yang kawan-kawan berhentilah pada cikgu-cikgu berhenti tadi kan. Okay, so sekarang kita masuklah bahagian yang ke 2 ataupun kita letak bahagian B. Okay, katalah bahagian B ini adalah soalan subjektif. Jadi kita pun tambah question. Okay, add question macam yang saya telah tunjukkan dalam video pertama, sama je. Cumanya untuk subjektif ni kita boleh sahaja menaip. Okay, menaiplah soalan. Saya buat soalan biasa lah. Ibu negeri Kedah katakan kan. Jadi short answernya, answer key, confirm lah Alostar betul. Okay, so Alostar. Ini masalah ni. Kalau jawapan ni apa pun pelajar letak, dia kena tepat dengan jawapan kita. Okay. Tapi still boleh. Okay. Alostar mungkin. Okay. Kemudian ataupun pelajar tulis. Tapi kalau dia tulis huruf kecil katakan. Jadi salah lah. Macam tu. Jadi pelajar-pelajar kena pastikan ejaannya betul lah. Okay, kita boleh senaraikan semua kemungkinan jawapan. Okay, so kalau kita dah confident memang dua ni je jawapan, tak boleh jawapan lain, jadi mark all other answers incorrect. Maksudnya ni. Tapi kalau kita tak mark sini, maksudnya mungkin jawapan lain tu kita boleh bagi markah juga. Okay, so this one is 1 mark. Okay. Tambahlah beberapa jawapan yang lain lah. Saya rasa yang ini je. Kalau kita mesti tak nak kalau tulisan di huruf kecil kan. Jadi salah lah kan. Okay. Katalah soalan tu boleh je tulis huruf kecil. Jadi kita terpaksalah tulis semua. Okay. Itu macam tu. Jadi untuk macam ni saya jarang guna. Tapi saya tunjuk juga kat cikgu-cikgu. Mana tahu cikgu-cikgu rasa sesuai dengan soalan cikgu. Jadi boleh guna. So itu done. Okay, itu adalah short answer. Okay, kita boleh nampak di sini correct answer. Ini jawapan-jawapannya. Okay, nanti saya akan review balik bagaimana kita nak menanda jika pelajar jawab soalan yang lain ke macam mana. Okay, so sekarang kita tumpukan kepada menghasilkan soalan, penyediaan soalan dahulu. Okay, teknik yang kedua, okay, saya rasa rakan-rakan dah tengok kita punya siri yang pertama. Okay. Jadi jangan lupa ni required. Okay. Siri yang pertama tu saya dah ajar cara kita nak guna apa? Gambar sebagai soalan kan. Jadi kita ambil balik jawapan tu, soalan tu.
Okay, yang ini saya sediakan dalam objektif. Okay, saya tak nak. Saya nak yang dalam subjektif. Jadi, di sini, okay, saya dah sediakan subjektif. Okay, sebagai contoh, saya nak pelajar matematik lah jawab soalan ni. Okay. So, kita minta, katalah ini soalan tadi kita sambung berapa yang 11 katakan kan. Okey. Kita boleh bagi arahan di sini. Okey, ini soalannya. Okay, kita tak mau option. Okey, kita tak mau secara ini, kita nak pelajar upload jawapannya. Jadi apa yang kita perlu buat? Ubah di sini. File upload. Itu lain sikit Okey. Alright. Then let respondent upload file to drive. File be okay, tak apa, ini dia punya arahan. Kita just continue. Okey, ini contoh lah. Okay. Saya suka guna yang ini bukan untuk satu-satu soalan. Saya terus bagi bahagian B satu soalan, satu PDF terus. Okey, satu gambar yang penuh terus. Okey. Ataupun ikut cikgu lah. Okey. Ini allow only specific types. Okay, kata kita tak mau, kita nak PDF sahaja. Sebab apa? PDF tu lah yang kita nampak dengan clear. Jadi kita kena klik yang ni lah. Kalau cikgu rasa okey je pelajar ambil image, so kita ketik je image. Okay, maximum number of file kita letaklah berapa. Okay. Bersesuaian dengan soalan. Jadi saya tunjuk cara yang saya selalu guna terus je dari classwork dalam classroom kita. Okay, ini contoh lah. Okay, contoh soalan kalau kawan-kawan nak guna juga Google Form. Okay, kita jangan lupa tekan required. Alright. Answer key ni kita tekan juga. Okay. Cumanya kita tak perlu, kita just letak berapa markah. Contoh 4 markah. Okay. Macam tu sahaja. Okay, done. Okay, nanti saya tunjuk macam mana cara untuk kita mark pelajar punya jawapan jika diberi soalan macam ni. Itulah tadi yang saya dah tunjuk 2 contoh soalan, contoh bentuk soalan lah ya. Kawan-kawan boleh buat sama ada kita type soalan dan minta pelajar type jawapan yang pendek di bawah, ataupun kita type soalan di luar dan kita screenshot, kita masukkan sebagai image dan minta pelajar upload jawapan di dalam Google Form kita. Okay. Ataupun lagi satu adalah saya akan tambah lagi satu, iaitu bagaimana kita nak buat soalan esei. Kalau nak juga guna Google Form. Alright. Jadi di sini seperti saya dah sebut sebelum ni, setiap section saya suka tambah ni lah, add section. Jadi kita add section di sini sebagai bahagian si esei katakan. Okay, ataupun jawapan panjang lah, ataupun ikutlah cikgu nak buat macam mana kan. Okay, jadi sini ialah bahagian C, esei. Okay, caranya saya, kita dah tambah section, add. Okay, description tulislah apa yang cikgu nak tulis sebagai arahan. Okay, kalau soalan ni sebenarnya kalau cikgu-cikgu type terus pun, ataupun maaflah sebab saya matematik tak ada soalan yang ni kan, jadi contoh saya cari dalam internet. Okay, saya akan gunakan light shot seperti yang saya dah tunjuk sebelum ni. Siapa yang tak dapat lagi boleh tengok pada siri pertama. Okay, this one kita klik print screen. Okay, kita pilih saja jawapan. Okay, contohnya lah. Okay, saya ambil dari internet sahaja. Okay, dan save sebagai contoh soalan. Okay, esei. Right, dan save. Itu cara. Okay, then dalam soalan ini kita hanya masukkan gambar yang kita nak berikan soalan tadi. Okay, esei. Kita masukkan saja. Jadi pelajar dapat lihat soalan. Okey, itu soalannya. Okay, esei bagi saya macam inilah yang kalau nak guna Google Form yang paling mudah. Okey. So pelajar pun baca soalan. Okey, so kita pun bagilah arahan di sini, sila upload jawapan
anda di bahagian bawah. Okey, contoh, right? Kemudian dia pun pilihlah tajuk yang dia nak buat, and then kita pun jangan lupa tukar di sini. Dia punya optionnya adalah file upload. Okey, pelajar-pelajar yang dia akan upload file di sini, dan kita tak mau suka-suka hati dia bagi segala jenis file. Kita nak dia hantar dalam PDF juga katakan, ataupun image. Tapi saya sarankan PDF lah. Okey, untuk PDF saya akan buat video khas untuk pelajar. Cikgu boleh bagi video tu kepada pelajar cara untuk upload PDF. Okey, yang clear lah, senang untuk cikgu mark nanti. Okey, so maximum number of file kita akan ajarkan pelajar untuk hantar satu sahaja PDF. Senang kan? Okey, baik. So required jangan lupa, dan answer key ni kita betulkan pada markah kita sama ada 20 markah atau sebagainya. Yang ni selepas kita mark, kita boleh bagi markah lah. Okey, dan done. Okey, tadi saya tunjuk jika pelajar jawab dengan add file. Okey, betul? So, sekarang saya tak mahu pelajar add file. Saya nak pelajar type karangan di sini. Jadi, kita tak mahu file upload lah. Kita letakkan sebagai paragraf. Okey, bila paragraf, pelajar perlulah menaip di sini jawapan mereka. So, di sini nanti saya akan tunjuk bagaimana cikgu-cikgu boleh check jawapan panjang ini dan berikan markah. Answer key samalah. Kita boleh klik answer key dan bagi point di sini. Tak perlu kita letakkan apa-apa condition macam yang short answer. Okay, so itu saja. Semudah itu sahaja untuk menyediakan soalan. Jadi saya nak share sikit kepada kawan-kawan bagaimana anak pelajar kita nampak soalan yang kita buat tadi. Okay, review. Okay, ini keluar email ni sebab masa kita setting jap, masa kita setting di sini, okay, kita tekan klik email. Kalau kita tak mau, kita just buang collect email. Okay, saya terpulanglah kawan-kawan nak yang macam mana. Okay, kalau tak ada, tengok dah hilang. Okay, so kita tengok, kita tutup balik sini. Okay, macam mana kita nak lihat keadaannya ialah kita klik preview. Okay, ini keadaannya. Pelajar akan masuk macam ni sebab kita letak section. That's why ini ada next. Okay, section, next. Okay, account ni ikutlah pelajar nak switch account atau sebagainya. Bergantung pada kita punya soalan lah. Okay, so next. Okay, ini soalan A yang saya bagi dua contoh cara tu. Okay, yang pertama, yang manakah nombor perdana, pelajar pun jawab lah. Okay, then nombor 2, soalan 2 dia pun jawab. Tadi jawab apa saya letak tadi, lupa dah. Okay, and then macam itulah soalannya. Dia perlu memilih jawapan yang betul. Okay, soalan 4 pun sama. Kemudian kita ke bahagian B. Okay, tengok bila dia orang tak jawab, dia akan keluar arahan ni lah. Right, so just jawab je, nak tengok macam mana. Okay, next. Di sini bahagian B. Okay, apakah Ibu Negeri Kedah, dia pun jawab di sini. Okay, contoh Alo Setar. Okay, katakan. Right, soalan 11 kita nak macam ni kan. Jadi pelajar dia kata perlu add file. Jadi dia perlu add file di sini. Okay, sama je. Okay, oleh kerana saya nak tunjuk kat kawan-kawan macam mana keadaan, jadi saya add lah dulu apa yang ada di sini. Okay, sebagai contoh, maksimum sebab terlalu besar. Sebab okay, so kita upload. Alright, then next. Okay, next, ini kita buat soalan essay tadi. Dia keluar macam ni. Sila upload jawapan anda dan dia perlu juga add file di sini. Okay, itu apa yang pelajar-pelajar akan nampak lah daripada kita punya soalan yang dah kita bina tadi. Okay, nanti saya akan tunjuk bagaimana pelajar hendak upload jawapan
mereka ke dalam soalan yang kita telah sediakan. Okey, ini pula paparan jika kita buat soalan long answer. Di sini, pelajar perlu menaip karangan di ruangan kosong dalam Google Form. Okey, ini sesuai untuk pelajar-pelajar menggunakan komputer lah. Okey, kalau guna handset pun tak ada masalah. Cumanya dia akan take time sikit. Jadi di sini saya tunjuk juga untuk bagi pendedahan kepada cikgu-cikgu, inilah contoh soalan esei. Okey. Okey, pelajar akan klik submit. Okey, itu adalah jika kita nak guna Google Form. Tapi untuk cikgu-cikgu yang memang soalannya dalam PDF dan dia tak mau pun pecah-pecahkan, jadi saya sarankan cara yang terbaik adalah gunakan Classroom. Dan kita tak perlu pun buat seperti yang saya sebutkan di dalam objektif dan subjektif sebelum ini. Kita just create assignment dan kita add soalan kita. Right, kita bolehlah simpan dalam Google Drive. Dan yang penting senangnya ialah kita add file lah. Di mana yang kita simpan soalan kita tu, kita just ambil saja soalan yang kita dah sediakan. Sebagai contoh, saya dah sediakan untuk peperiksaan akhir tahun baru ni. Jadi saya buat soalan dalam bentuk, katalah saya tak ubah pun kepada PDF. Jadi saya pun letakkan soalan contoh. Soalan yang lengkap kita just letakkan di sini dan kita minta pelajar tulislah sedikit arahan. Sila jawab soalan berikut dan upload jawapan dalam masa yang ditetapkan. Kita pun keluarkan arahan. Pastikan anda upload dalam format PDF. Ini adalah yang terbaik untuk cikgu-cikgu cek lepas ni. So, kita just buat macam ni. Sila jawab soalan berikut dan upload jawapan. Kemudian kita pun setting macam yang saya dah tunjuk sebelum ni. Setting kepada semua kelas yang kita ajar. Kemudian poinnya berapa. Kemudian due date dan topik. Dan kalau cikgu-cikgu dah bersedia untuk pelajar-pelajar jawab, kita terus assign lah. Kalau belum, menunggu masa, kita schedule pada masa yang kita nak tetapkan, ataupun cikgu rasa nanti cikgu ada nak edit sikit, kita save draft. So untuk setakat ini saya save draft dulu. Jadi itu saja cara yang paling cepat bagi saya untuk sediakan soalan dalam Classroom. Selepas ini saya akan sediakan video bagi menunjukkan cara pelajar menghantar jawapan dan juga cara cikgu-cikgu semak jawapan pelajar. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih.